Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. So, hari ini kita akan sambung semula pelajaran pendidikan kesihatan, topik berhemah, peramah dan sopan. Okay. Jadi kalau rujuk di sini dalam buku teks awak muka surat 78, kita ada topik berhemah, peramah dan bersopan. Okay. Siti Aisyah sentiasa menjaga tingkah lakunya dalam pergaulan. Dia mengamalkan prinsip berikut dalam pergaulannya. Okay, kalau kita rujuk di sini, dia ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, 6 prinsip yang Siti Aisyah tekankan dan amalkan dalam pergaulan dirinya pada setiap hari. Okay, kita akan tengok satu persatu. Yang pertama, menjaga batas sentuhan semasa berinteraksi. Okay, berinteraksi kat sini maksudnya tidak sahaja terbatas kepada bercakap. Okay, maksudnya kat sini bila awak bersama dengan kawan lah, terutama berlainan jantina, jadi kita harus menjaga batas pergaulan. Okay, jangan bersentuh antara satu sama lain, terutamanya awak darjah 5, dah besar kan, jadi harus tahu batas sentuhan dan pergaulan di antara lelaki dan perempuan. Dan dalam masa sama, antara lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan pun perlu ada batas. Okay, tak semestinya awak mentang-mentang awak perempuan sama perempuan ataupun lelaki sama lelaki boleh bersentuhan ataupun pegang pada private part seorang tersebut. Kita perlu menghormati orang tersebut. Kita tak boleh suka hati sentuh sana sentuh sini. Okay? Kalau tak perlu, tak perlulah. Kalau perempuan ni selalu dia pegang tangan, macam tu tak apalah. Okay, berpintangan tak ada masalah. Tak ni yang luar daripada batasan. Okay, jadi elakkan daripada melakukan perbuatan tersebut. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, melindungi kehormatan diri dengan tidak mendedahkan organ genital kepada orang lain. Okay, jadi ini kita boleh kaitkan dengan cara kamu berpakaian. Okay, sebagaimana kita tahu, terutamanya kita, umat Islam, digalakkan lelaki atau perempuan untuk menutup aurat. Okay, jadi senang ceritanya ikutlah panduan apa yang digariskan dalam agama. Okay, cara berpakaian awak ikut seperti mana yang diharuskan dalam agama kita, insya-Allah itu akan dapat melindungi kehormatan diri awak semua. Okay, tak kisahlah lelaki ke perempuan ke, okay, sila berpakaian yang sopan dan menutup aurat. Okay, elakkan berpakaian yang boleh orang kata menjolok mata lah. Bila orang tengok macam pelik je, jangan, elakkan. Okay, terutama bila awak dah semakin meningkat dewasa. Okay, bukan dewasa, remaja. Okay, kalau adik-adik awak 4-5 tahun tu okey lagi lah. Okay, 3 tahun tu tak apa. Tapi sekarang awak dah 9 tahun, dah orang kata dah masuk awal remaja. Jadi perlu jaga kehormatan diri. Walaupun kita tengok sekarang banyak saja terutama perempuan suka berpakaian yang mendedahkan organ genital. Tapi tak apalah, kita doakan semoga mereka berubah dan kita yang ada didikan baik oleh bapa, janganlah ikut dengan apa yang awak lihat tu. Okey, yang ketiga, berusaha menjaga harga diri dan imej kendiri yang terpuji. Okey, jadi kat sini menjaga harga diri kita samalah juga dari segi berpakaian, percakapan, okey. Cara kita berfikir, cara kita melontarkan pendapat, semua tu adalah imej kendiri awak. Okey, bagaimana contoh kalau di sekolah, bagaimana awak bercakap dengan cikgu, bercakap dengan makcik kantin. Semua tu adalah imej diri awak. Haruslah kalau dengan cikgu bersopan santun, bukan cikgu sajalah. Kalau kat sekolah dengan cikgu bersopan santun, dengan kawan-kawan pun sama. Perlu juga bersopan santun. Hormat orang lain juga. Jangan panggil orang dengan nama yang dia tak suka. Okey, mengejek itu semua tidak bagus. Okey, sebab itu semua adalah imej diri awak.
pembawakan diri awak, okey, peribadi anda. Kadang-kadang benda macam tu orang boleh salah tafsir. Nanti orang ingat kadang-kadang mak ayah ni dah didik elok tapi kita mencemarkan air muka ataupun orang kata maruah ibu bapa kita lah. Kadang-kadang kita ni perangai kita menyebabkan orang rasa macam takkan mak ayah dia ni tak didik dia. Kadang-kadang terdetik di hati orang macam tu. Jadi untuk mengelakkan benda tu berlaku, pastikan awak berusaha menjaga harga diri dan imagekan diri yang baik dan terpuji. Okey, yang seterusnya keempat, bersyukur dan bersedia menerima bentuk fizikal diri sendiri dan orang lain. Okey, ini bila awak meningkat ataupun memasuki alam remaja, terutama remaja sekarang, awak dah pandai menghias diri, kan? Pakai cantik-cantik. Kalau yang perempuan tu tudung. Tak macam zaman saya dulu. Saya dulu masih kecil, darjah 5, tak tahu apa-apa lagi. Tudung pun saya bengek-bengek lagi. Kan? Tapi berbeza, remaja sekarang lebih matang kalau berbandingkan kami pada zaman dahulu. Okey? Taklah zaman dahulu sangat, saya di zaman saya lah, zaman saya dibesarkan. Okey, zaman saya membesar. Kami darjah 5, tak pandai lagi nak pakai makeup ke apa. Tapi yang saya perhatikan remaja sekarang, murid sekarang dah pandai bergaya. Okey, dah pandai tata hias diri dia. Okey. Jadi kalau awak tak perlu masuk kat sini, tak perlu bandingkan diri awak dengan orang lain. Macam awak cakap, dia ni kulit putih, saya kulit gelap. Okey, tak perlu pertikaikan semua tu. Okey? Sebab itu adalah anugerah Allah, putih ke, gelap ke, sawo matang ke, kuning lansat ke. Okey, itu adalah kurniaan yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Yang penting kita jaga apa yang Allah bagi pada kita itu. Okey? Bentuk fizikal, okey. Ada orang berbadan besar tapi yang ini kita masih boleh ubah. Okey, kalau macam yang kita boleh ubah tu macam warna kulit, mata, rambut, hidung, itu kita hanya perlu bersyukurlah dengan apa yang Allah berikan. Sekurang-kurangnya kita sempurna. Tapi kalau bentuk fizikal macam berbadan besar ke, itu masih kalau awak rasa macam badan saya besar lah, okey, tak cantik lah pakai baju. Okey, itu sebenarnya boleh diubah lagi. Okey, dengan cara menjaga pemakanan, bersukan, bersenam. Okey, jaga apa yang awak makan. Mungkin kalau rasa badan besar sikit, mungkin perlukan diet ke, kontrol pemakanan awak, kawal makan makanan berkhasiat, elakkan makanan kita panggil apa, junk food, semua tu elakkan. Okey, jadi semua tu akan membantu awak untuk mendapatkan bentuk fizikal yang baik. Tapi sebenarnya dalam Islam pun kita di highlight juga untuk bertanggungjawab menjaga badan kita. Okey, jadi makan yang terlebih banyak, makan benda tak berkhasiat itu adalah satu benda yang tidak baik sebenarnya. Maksudnya awak tak menjaga diri awak sendiri. Okey, jadi untuk mendapatkan bentuk fizikal yang elok dan baik di mata awak, awak boleh melakukan diet ataupun bersenam. Yang penting jaga kesihatan dan jangan ejek orang lain. Okey, kalau awak nampak orang tu kurus sangat ke, besar sangat ke, tak perlu komen. Kalau nak komen pun komen dekat diri sendiri saja. Simpan dalam hati saja, tak perlu pertikaikan bentuk badan orang lain. Okey. Seterusnya, yang keempat, mengamalkan sikap bersopan di khalayak ramai dengan tidak menyentuh anggota seksual. Okey. Ini tak kisahlah ya orang punya ke, awak punya ke, anggota seksual ni, jangan sekali menyentuhnya di khalayak ramai. Okey. Awak perlu mengamalkan sikap bersopan lah. Dah pakai baju bersopan, sikap pun perlulah seiring dengan pakaian. Ni dah pakai bersopan tapi duduk terkangkang kalau perempuan tu. Okey. Lepas tu tak menjaga adab lah. Okey. Lepas tu kadang-kadang pergi sentuh-sentuh anggota seksual ke. Jadi itu adalah satu yang tidak seiring lah, tidak baik. Okey. So kita biar seiring dengan pakaian kita, dengan akhlak kita, dengan sikap kita. Okey, bukan saja di khalayak ramai tapi dekat rumah pun sama. Okay, sebab kadang-kadang kalau kita dah terbiasa buat dekat rumah, dekat luar pun kita akan bawa perangai tak elok kita tu. Jadi seelok-eloknya jaga
tingkah laku awak, sikap awak walaupun di mana saja anda berada di luar rumah, dalam rumah, itu bukanlah sesuatu yang perlu awak bezakan. Contohnya, tak apalah kat rumah boleh je. Tak boleh. Dah macam tu. Okay? Biar yang baik tu berterusan. Okay? Dan terakhir, tadi yang kelima, maaf ya, tadi yang kelima, terakhir yang keenam, mengetahui dan sensitif kepada peraturan budaya dan agama orang lain. Okay. Kita, sebagaimana kita tahu, kita di Malaysia ini terkenal dengan negara yang mempunyai kaum berbilang bangsa dan kaum, kan? Kita ada Malaysia, kita ada Melayu, kita semua Malaysia. Kita ada Melayu, kita ada Cina, India. Kalau di Semenanjung Malaysia itulah yang ketara. Tapi kalau awak pergi Sabah Sarawak, kita ada kaum Iban, Dayak, Dusun, Bajau. Apa lagi kita ada Bajau Laut, dan kita ada lagi banyaklah. Okay? Dekat Sabah Sarawak tu lagi banyak dia punya Melanau, okay, dia punya bangsa dan kaum. Jadi setiap bangsa dan kaum dan agama pun ada banyak juga kat Malaysia ni, Islam, Kristian, Buddha dan sebagainya. Sama, kita perlu hormati. Okay? Awak hormati agama dia, dia hormati agama kita, supaya kita dapat hidup dengan harmoni tanpa ada pecah belah dan pergaduhan. Okay? Kalau kita dalam Islam, kita tidak dibenarkan menyambut agama orang lain. Tetapi, kita tak perlulah mempertikaikan. Okay? Tak apalah you tak sambut, tapi tak perlu pertikaikan kalau dia nak sambut perayaan dia. Kita sekadar menghormati. Okay? Dia ada bezalah kalau macam makan buah lima. Kalau macam Chinese New Year, kita makan limau mandarin, tak ada masalah. Okay, tak semestinya. Kita boleh makan lah, tak makan limau mandarin ke makan yisang yang halal, tak ada masalah. Itu tidak mana kita memuji agama dia, tidak. Okay, jadi kita hanya menghormati. Okay? Jadi tak perlu pertikaikan agama orang lain. Begitu juga dengan budaya dia ataupun apa amalan yang dia lakukan. Hanya kita perlu menghormati. Okay? Sebab dia dengan agama dia, kita dengan agama kita. Okay? Dia dengan budaya dia, kita dengan budaya kita. Okay? Jadi sebab semua benda tu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan masyarakat yang berharmoni. Kerana negara yang tidak bersatu tidak akan maju. Okay? Jadi kita kena sama-sama bergerak bersama-sama untuk memajukan negara, tetapi masih menjaga batas agama, budaya dan peraturan. Okay? So itu sahaja untuk hari ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk topik seterusnya pada minggu depan. Saya juga ada kepilkan attachkan link video dekat YouTube untuk awak tambahkan lagi penerangan. Saya dah bagi penerangan kat sini. Untuk tambah lagi penerangan lain, awak boleh rujuk kepada video tersebut. Okay? InsyaAllah di hujung topik ni saya akan beri latihan kepada kamu. Untuk hari ini, saya minta awak tulis nota ringkas ataupun peti minda tentang 6 prinsip yang Siti Aisyah amalkan yang awak boleh ikut dalam kehidupan kita seharian. Okay, itu saja. Jumpa lagi minggu depan. Bye.